أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asar kita petang ini adalah daripada Seruan Google Meet Gemainur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemainur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari, Imam Masjid Al-Qudus, Sri Kembangan, dengan pengajian kita, pengajian berkitab Al-Wafi Sarah Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, kita mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para salihin, alim ulama, guru-guru kita, guru bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Dan kita hadiahkan juga kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestin, semoga mereka dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abadan adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kelapangan masa, memberi kita ruang untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kelapangan masa untuk duduk dalam majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh para malaikat. Oleh itu kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah yang mana syukur itu dengan kita melafazkan alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita menunaikan hak setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi kita keberkatan dan juga terus memberi nikmat kepada kita. Dan Allah Ta'ala sentiasa pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sama ada ianya di dunia ataupun ilmu itu kesannya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita masuk dalam perbincangan hadis yang baru, hadis yang tentang hadis ihsan tadi dah selesai. Jadi hari ini masuk pada tajuk hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-18 yang tajuknya ialah taqwa dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi rahmatullahi alaih wa qala hadithun hasanun wa fi ba'din nusakhi hadithun hasanun sahihun. Diriwayatkan daripada Abu Dzar, iaitu Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman, iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, susulilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan tersebut, keburukan itu. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaih, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Pada setengah salinan disebut sebagai hadis hasan sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi pada bab-bab yang berkaitan dengan berbuat kebajikan dan hubungan silaturrahim. Bab yang mengatakan tentang pergaulan dengan manusia, iaitu nombor hadis 1988. Jadi hadis yang ke-18 ini berkisar tentang sifat takwa dan juga dengan akhlak mulia. Imam Nawawi rahmatullahi alaih membawa hadis ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Siapakah
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau namanya seperti yang disebutkan Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dan beliau dikenali sebagai Abu Dzar. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kalau kata sebut Abu Dzar, kalau kata Jundub, kadang setengah-setengah orang Arab mereka lebih masyhur dengan kunyah Abu atau Abu Bakar atau Ummu Rumman, Ummu Kulsum, Ummu Aiman. Maknanya kadang dia ada nama dia yang lain tetapi dia lebih masyhur dengan kunyah. Itu dipanggil kunyah. Maknanya menisbahkan ab ataupun Ini dia disebutkan bapa sekian-sekian bapa seseorang, ibu kepada seseorang. Jadi di sini Abu Dzar. Abu Dzar ni masyhur dengan nama Abu Dzar. Yang mana nama asalnya ialah Jundub bin Junadah. Abu Dzar yang kita kenal itu Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari. Yang mana Al-Ghifari ini ialah merujuk kepada suku Ghifar. Di kalangan Arab, jadi dia ada satu puak yang dinamakan puak Ghifar. Mana suku Ghifar ini dikenali, maknanya di masyhur di kalangan orang Arab. Suku Ghifar ni kebanyakan mereka adalah yang suka merompak. Suka merompak. Maknanya kalau ada mana-mana kafilah yang lalu kawasan Ghifar ini, mereka akan ambil upah, orang panggil upah perlindungan. Ataupun kadang-kadang dia rampas barang peniaga-peniaga yang lalu di kawasan tersebut. Jadi ada di kalangan Arab yang mereka berbuat baik dengan suku Ghifar ini supaya memudahkan perjalanan mereka. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ni dia di kalangan daripada suku Ghifar. Mana Ghifar ni dikenali sebagai perompak jalanan, dan tempat kawasan tersebut ialah sarang penyamun, iaitu sebelum datangnya Islam, yang mana yang amat ditakuti oleh masyarakat sekitar. Mereka, orang-orang Arab yang lain sangat takut terhadap suku Ghifar ini. Sebab apa? Dia kebanyakan mereka adalah orang yang suka merompak di jalan. Yang mana Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang awal-awal masuk Islam. Maknanya di kalangan orang yang awal masuk Islam, masa zaman Nabi SAW masih berada di Mekah lagi. Beliau adalah masuk Islam. Ini beliau tinggal di perkampungan kaum suku Ghifar tadi, iaitu terletaknya antara Syam dan Madinah. Antara Syam dan Madinah. Yang mana dia tinggal bersama adiknya. Nama adiknya adalah Jundab ataupun Jindab. Jadi dan beliau ni adalah salah seorang sahabat yang mana dia memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW ketika setelah beliau tiba di Mekah beberapa hari sebagai musafir. Yang mana beliau ni adalah antara sahabat yang mana bila lepas masuk Islam dia terus isytihar. Mana dia terus isytihar yang dia terus ucap kalimah la ilaha illallah tadi di depan Kaabah. Mana beliau dengan berani menyatakan keislamannya di hadapan Kaabah, di depan penduduk Quraisy. Mana apabila orang Quraisy dia dengar je Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW, maka orang Quraisy pun datang belasah dia. Ini dalam kisah keislaman ini ditulis dalam sirah bagaimana
Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu masuk Islam. Yang mana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau kata, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu telah ceritakan, dia bercerita, aku adalah salah seorang daripada kabilah Banu Ghifar. Aku ni adalah orang Banu Ghifar. Yang mana telah sampailah pada pengetahuan kami pada ketika itu, mana telah muncul di Mekah sana, ini dia duduk dekat antara Syam dengan Mekah ni, perjalanan orang berdagang, kat situ dia duduk, tempat tinggal dia. Mana dia sampai kepada pengetahuan dia ada satu orang dekat Mekah, satu orang lelaki, dia dakwa diri je jadi Nabi. Maka bila dia dengar perkara tersebut, maka dia berkata kepada saudara dia, kepada adik dia, cuba kamu pergi Mekah, tengok lelaki itu macam mana. Cuba kau bercakap dengannya, kemudian bawa kemari apa cerita sebenar. Sebab apa, aku dengar ada orang mengaku jadi Nabi. Maka pergi tengok, ceritakanlah keadaan yang sebenar. Dengan itu, adik ni pun telah pergi bertolak dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian balik semula. Ini dia pergi tengok, berjumpa Nabi, tengok apa orang kata, nak kenal Nabi itu macam mana. Kemudian dah dapat, terus balik. Jadi bila balik, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tanya, apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat? Kau pergi tengok sana, lepas tu kau balik. Maka saudaranya itu jawab, demi Allah, sesungguhnya aku telah mendapati beliau seorang lelaki yang sentiasa menyuruh manusia melakukan kebaikan semata-mata, di samping melarang daripada melakukan kejahatan. Disebut sifat yang dinampak sifat Nabi itu, banyak suruh orang buat kebaikan. Tapi bila saudara Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bagi tahu tentang laporan apa yang dia dapat tahu apabila dia pergi ke Mekah, jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, ceritamu itu tidak memuaskan. Mana dia bawa orang yang bawa berita tu cerita tak detail. Cerita dia tak detail. Jadi tak puas hati. Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, kemudian aku ambil satu bekas air dan juga tongkat, terus aku pergi safar ke Mekah. Aku bermusafir ke Mekah. Bila tiba kat Mekah, maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, sebenarnya aku pun taklah kenal orang ni. Dia tak kenal pun Nabi itu macam mana. Jadi dia tak dapat nak cari. Dan aku ni jenis tak suka tanya kat orang lain. Namun aku tidak suka bertanya kepada orang lain. Dia dah tak tahu, tapi dia malas nak tanya. Sebab apa? Sebab dia tahu ni Nabi kalau ijtihad ni dia tak terang-terang lagi. Kalau cerita kat orang, jadi orang akan marah. Kenapa nak cari dia? Aku membuat rancangan. Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, aku buat rancangan, iaitu memadai dengan minum air Zam-Zam dan duduk dalam masjid. Jadi aku ni nak tahu ni. Jadi dia buat pengorbanan lah dekat sini. Dia nak tahu, nak jumpa Nabi. Jadi dia macam mana dia nak dapat? Sebab dia tak kenal pun rupa paras Nabi tu. Tak pernah tengok. Jadi dia tak boleh nak kenal. Jadi dia punya perancangan tak apa. Dia duduk dekat masjid. Jadi kalau lapar minum air Zam-Zam. Lalu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang lalu di hadapan aku. Dan beliau kata, tuan ni macam orang datang. Maksudnya tuan ni bukan orang sini ni. Sebab dia nampak, mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kenal lah orang-orang yang ada kat situ. Tapi dia nampak Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu duduk seorang sini, dia macam, ni macam orang datang ni, bukan orang tempatan. Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, jawab aku memang benar. Maknanya aku ni bukan orang tempatan sini. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, datanglah ayuh ke rumahku. Maknanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tak tanya pun
Engkau datang sini nak buat apa? Apa tujuan? Ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni sifat dia memang suka meraihkan tetamu. Suka meraihkan tetamu. Jadi dia tak tanya pun tetamu tu nak buat apa. Jadi yang paling penting dia dapat membantu tetamu. Ayuh ke rumah aku pun, maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu pun kata aku pun ikut saja. Tanpa tanya khabar tentang diri aku, dan aku pun seperti juga tak tanya tentang dia. Tak tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sesuatu. Dan tak pula nak ceritakan hasrat sebenar nak pergi Mekah. Jadi bila menjelangnya subuh, aku pun pergi ke masjid untuk tanya mengenai Nabi SAW. Tapi tak ada seorang pula kat situ. Tak ada seorang pula yang aku nak pergi tanya. Jadi bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lalu lagi dekat situ, dia tengok tak pergi lagi tempat nak dituju. Masih duduk sini. Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, masih lagi duduk kat sini. Aku belum jumpa lagi apa yang aku nak. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata pula, ikut aku. Apa urusan kau yang sebenar? Kau datang kat sini sebenarnya nak buat apa? Dan apa yang menyebabkan Tuan boleh datang kat negeri ni, kat Mekah ni? Apa yang menyebabkan Tuan boleh datang kat Mekah ni? Apa urusan yang sebenarnya? Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, sekiranya Tuan boleh rahsiakan urusanku ini, maka bolehlah aku ceritakan. Maka dia kata, kalau aku bagi tahu ni, jangan cerita kat orang lain pula. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aku cuba untuk rahsiakan perkara ni. Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, sebenarnya telah sampai ke pengetahuan kami bahawa di sini ada seorang mendakwa dirinya sebagai Nabi Allah. Aku datang sini sebenarnya, aku ada dengar kat sini ada Nabi yang ada orang yang mengaku dia jadi Nabi. Sebelum ni aku dah hantar aku punya adik aku pergi tanya. Tapi jawapan dia tidak memuaskan hatiku. Sebab itulah aku datang nak jumpa Nabi sendiri. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jawab, kau akan diberi petunjuk. Ini apa yang kau nak pergi jumpa ni, kau akan dapat. Maknanya jom. Maknanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun ajak pergi jumpa Nabi SAW. Kini aku hendak pergi menemuinya. Kau ikut aku di mana aku masuk, kau mau masuk. Macam inilah. Oleh kerana kamu nak jumpa dia, aku tahu tempat dia. Nanti aku akan tunjukkan pada engkau jalan-jalan dia. Jadi kini aku nak pergi menemui. Sekarang ni aku nak jumpa dengan Nabi itu juga. Sekiranya aku melihat seorang yang kucurigai. Maknanya tengah-tengah jalan tadi, kalau aku tengok ada orang curiga dengan perbuatan-perbuatan aku ni, maka aku akan berhenti di tepi dinding pagar. Seolah-olah hendak membetulkan tali kasut. Dan kau teruskan saja. Dengan itu beliau berjalan, aku turut daripada belakang. Maknanya beliau jalan dulu, kemudian aku ikut di belakang. Akhirnya aku masuk bersama beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajak, okey sekarang ni aku nak pergi jumpa dia. Jom ikut. Tapi kalau tengah-tengah jalan, kalau ada orang yang something yang dia macam memperhati je, maka aku akan berhenti, engkau terus jalan. Jadi aku akan berjalan ikut daripada belakang. Maka akhirnya aku masuk bersama beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu tanya pada Nabi,
perkenalkan Islam kepada aku. Maka baginda pun terus memperkenalkan Islam kepadaku. Bila dah kenal Islam, maka aku pun terus memeluk Islam. Kemudian baginda SAW berkata kepadaku, wahai Abu Dhar, hendaklah engkau rahsiakan perkara ini sekarang. Sekarang engkau boleh pulang. Dan bila mana sampai pada engkau berita perkembangan dan kebangkitan kami, kamu boleh tampil bersama kami. Selepas itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan semangat yang membara menyatakan keislamannya di hadapan Kaabah. Maknanya bila dia dah jumpa Nabi, Nabi dah tunjukkan Islam, tunjukkan perkara-perkara penting. Bila dia masuk Islam, dia nak balik tu, dia pergi depan Kaabah, dia isytihar. Dia menyatakan keislamannya di hadapan Kaabah, kemudian dia dibelasah beramai-ramai. Sehinggalah Al-Abbas, iaitu anak saudara ataupun kata sepupu Nabi SAW. Maknanya datang bebaskan dia, maknanya leraikan daripada dia dibelasah. Maka kemudian beliau berhadapan dengan mereka. Dan beliau berhadapan dengan mereka, kata dia tengok ada orang tadi, sahabat yang baru masuk Islam tadi, dia kena pukul. Kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu datang leraikan. Maka dia bagi tahu pada orang yang memukul tadi, binasa kamu semua. Kamu membelasah orang Ghifar ini. Maknanya kamu belasah dia, nanti kamu punya barang dagangan akan lalu tempat dia. Maka perjalanan dan perniagaan kamu melalui perkampungan kabilah Ghifar. Itu sedikit sebanyak cerita tentang keislaman Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam keadaan dia di tempat terpencil. Maknanya pada penghujung usia Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mencencirkan diri di Rabatah. Hanya beliau dan isterinya sahaja yang tinggal di kawasan tersebut. Maknanya orang lain tak ada. Kawasan tu memang dia duduk. Jadi beliau ni meninggal dalam keadaan tak ada siapa-siapa pun, melainkan isteri beliau. Yang cuma beliau ni apabila beliau meninggal, Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang mana bantu untuk urusan pengebumiannya. Itu sedikit sebanyak tentang Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan oleh rawi, iaitu wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal. Abu Abdurrahman iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan beliau ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang berbaiat kepada Nabi SAW sejak pertama kali. Dan beliau juga termasuk sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Itu dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal-awal masuk Islam. Yang mana beliau ni berasal daripada Yathrib. Beliau ni adalah orang yang asal daripada Madinah. Yang mana beliau ni salah seorang daripada orang Ansar. Orang Ansar. Dia adalah daripada kabilah Aus. Daripada kabilah Aus. Dan beliau masuk Islam ketika mana beliau berumur 18 tahun. Iaitu beliau memeluk agama Islam melalui dakwah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair yang diutuskan oleh Rasulullah SAW. Beliau ni duduk di Madinah, Yathrib, yang lahir orang asal Madinah.
Jadi masa lepas pada perjanjian Aqabah, maka Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair untuk dakwah penduduk Madinah pada ketika itu. Mana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu salah seorang daripada tokoh kalangan Ansar yang ikut baiat di perjanjian Aqabah yang kedua. Itu sedikit sebanyak mengenai Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat pada tahun 28 Hijrah di daerah Syam. Yang mana sebelum kewafatannya itu, negeri Syam sedang dilanda wabak penyakit taun dan Muaz bin Jabal juga wafat disebabkan penyakit taun tersebut. Maknanya pada tahun tu ada taun Amwas. Jadi ramai yang kena taun dan mati. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kedua-duanya meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susulkanlah akan keburukan itu dengan kebaikan, yang mana kebaikan itu yang akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah dan hendaklah kamu susulkan keburukan dengan kebaikan, yang mana kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam bab-bab yang berkaitan dengan berbuat kebajikan dan hubungan silaturahim. Bab hadis yang mengatakan tentang pergaulan dengan manusia. Hadis nombor 1888. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ittaqillaha, iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mana takwa ini? Takwa dari sudut bahasanya ialah ittikhazu wiqayatin wa hajizin yamna'uka wa yahfazaka mimma tukhafu minhu wa tuhadzaruhu. Iaitu takwa itu dari segi bahasa ialah kamu mengambil pencegah atau benteng yang dapat mencegah dan memeliharamu daripada sesuatu yang kamu takuti. Ini takwa ni ialah seperti mana kamu mengambil, kamu menjadikan tembok ataupun menjadi benteng yang boleh mencegah dan memeliharamu daripada sesuatu yang kamu takuti. Maknanya dia ittaqillah itu ialah mengambil sesuatu benda yang menyebabkan dianya menjadi pencegah daripada dosa ataupun menjadi benteng yang boleh mencegah dan memelihara. Memelihara daripada sesuatu yang kamu takuti. Bertakwalah kepada Allah maksudnya ialah seorang hamba itu membuat benteng, yakni dinding di antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang ditakutinya, untuk mencegah dan menjaganya daripada azab tersebut. Maknanya dia ambil satu benda jadi benteng yang mana dia boleh memelihara dirinya daripada azab.
Itu dipanggil mana menjadikan satu benda yang menjadi penghalang dia daripada azab. Iaitu wa taqwallahi azza wa jalla yu'arrifuha Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menta'arifkan taqwa kepada Allah Ta'ala itu ialah bi an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wa iqayati taqihi min dhalika wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Kata takwa kepada Allah Ta'ala itu ialah dengan bahawa seseorang hamba itu menjadikan menjadikan takwa itu ialah berada di antara benda yang ia takutkan daripada Tuhannya, iaitu marah, melaksanakan hukum dan sebagainya. Maknanya letakkan sesuatu yang boleh memelihara dirinya daripada sesuatu yang menakutkan, daripada satu benda yang ditakuti. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Ya Allah. Di mana sahaja, haitsu ma kunta maksudnya di mana sahaja kamu berada. Iaitu bila-bila masa dan di mana sahaja, sama ada kamu bersendirian ataupun bersama dengan orang lain, sama ada kamu dilihat oleh orang ataupun kamu tak dilihat oleh orang. Maka itulah sebenarnya taqwa. Maksudnya bila sebut taqwa, ialah dia memelihara diri daripada segala perkara-perkara yang dosa dan sebagainya. Haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada, iaitu sama ada bersendirian ataupun bersama-sama dengan orang lain, dilihat orang ataupun tidak. Sama ada buat perkara tu dilihat orang ataupun tidak, kalaulah benda tu keburukan maka dia tinggalkan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulkanlah, yakni ikutilah dan kerjakanlah sesudahnya secara langsung. Maknanya atbi' maknanya susulkan. Maknanya susulkan tu maksud dia jangan, maknanya tidak bertangguh lah. Susulkan akan keburukan yang dibuat dengan kebaikan. As-sayyi'ah maksudnya keburukan, iaitu dosa yang kamu lakukan. Tamhuha, yang akan menghapuskan kesalahan itu, iaitu menghapus dan menghilangkan daripada catatan malaikat dan tidak dikenakan apa-apa tindakan ke atasnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tamhuha, yang akan menghapuskan kesalahan itu, artinya menghapus dan menghilangkannya dari kitab catatan malaikat dan tidak dikenakan apa-apa tindakan ke atasnya. Itu panggil tamhuha. Itu yang mendapat memadamnya. Memadam tu memadam habis. Wa khaliqin nasa, khaliq, iaitu bergaullah. Artinya ialah usahakanlah dengan bersungguh-sungguh supaya dapat bergaul dengan baik. Bi khuluqin, dengan akhlak. Maka hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bi khuluqin hasan, iaitu dengan akhlak, ini artinya dengan akhlak, tabiat dan sifat yang dapat melahirkan suri teladan yang baik. Itu khuluq. Hendaklah kamu bergaul dengan orang dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang elok. Okey. Di sini
Di sini disebutkan tentang takwa. Pertama, takwa. Menunjukkan apa kat sini? Adalah kepentingan hadis ini ialah dengan bidakwatihi, dengan mendakwahkan kepada takwa. Yang mana takwa itu ialah ghayatuddin. Takwa itu ialah kemuncak bagi agama. Wa aslu kulli khairin wa fadilatin. Dan takwa itu ialah seafdal-afdal minuman dan makanan. Seafdal-afdal apa? Astaghfirullahalazim. Takwa ialah kemuncak bagi kemuncak bagi agama. Maknanya takwa itu dia adalah satu perkara yang berada di atas. Berada di ghayah. Ghayah ni puncak. Ghayah ni puncak. Maknanya kemuncak bagi agama. Dan takwa itulah wa aslu kulli khairin wa fadilatin. Takwa itu ialah asas bagi setiap kebaikan dan juga kelebihan. Mana sebab tu disebutkan kat sini hadis ni tentang takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Mana kat sini nak merujuk kepada kepentingan takwa. Kepentingan hadis ini dengan mendakwahkan dengan Nabi SAW menyuruh kepada mendatangkan sifat takwa dalam diri. Wa aslu kulli khairin wa fadilatin kama hiya wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. Yang mana ianya adalah wasiat Allah Ta'ala untuk seluruh makhluk. Daripada orang yang awal sehinggalah seluruh manusia, daripada yang awal sehinggalah yang akhir. Kemudian dan yang kedua, dalam hadis ini disebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iaitu sebab apa disebutkan tentang akhlak? Kata husnul khuluqi ghayatun min ghayatid dinil hanif. Akhlak yang mulia itu adalah kemuncak bagi segala kemuncak dalam agama yang hanif, agama yang dicenderungkan kepadanya, agama yang lurus. Maknanya dia atas lagi. Maknanya orang yang sempurna dari sudut hatinya ialah ditakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari sudut zahirnya akhlak yang terpuji, akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan husnul khuluqi sababun litarabutil ummah. Husnul khuluq, kemuliaan akhlak, kebaikan akhlak itu merupakan sebab tarabutil ummah. Maknanya bersatu ni, mana adanya umat ini sentiasa berhubung. Maknanya dia akan menghubungkan umat. Wantisharul mahabbah. Wantisharil mahabbah. Dan akhlak yang mulia ini juga menyebabkan tersebarnya kasih sayang. Seperti mana ianya juga kama huwa sababul qurbi minallah. Yang mana husnul khuluq ini juga adalah sebab hampirnya seseorang itu kepada Allah Ta'ala, dan juga merupakan sebab peningkatan darjat pada hari kiamat. Itu sedikitlah cerita tentang mukaddimah bagi hadis yang kita baca ini. Kata atbi'is sayyi'ata. Hendaklah kamu susulkan. Susul tu maksudnya apa? Ikutilah, turutilah, kerjakannya sesudahnya secara langsung. Maknanya apa? Lepas buat satu benda yang kita rasa benda tu tak elok, maka terus kepada
melakukan amalan kebaikan supaya keburukan yang kita baru buat tadi itu terhapus. Kerana kadang-kadang ada perkara buruk yang tak disangka-sangka. Terbuat. Tiba-tiba sedar, aku ni buat apa? Aku ni cakap apa yang buruk? Maka terus susulkan dengan kebaikan. Kata al-hasanata tamhuha. Itu kebaikan yang mana yang akan memadamkan keburukan. Tamhuha, yang akan menghapuskan kesalahan. Maksudnya apa? Artinya menghapus dan menghilangkannya dari kitab catatan malaikat. Dan tidak dikenakan apa-apa tindakan ke atasnya. Maknanya, kan bila buat keburukan, keburukan itu ditulis. Bila buat kebaikan, kebaikan akan ditulis. Yang mana di sini Nabi SAW suruh buat lepas pada seseorang tadi dia terbuat buruk, maka susulkanlah dengan perkara yang baik. Yang baik yang macam mana? Perkara yang baik yang menyebabkan perkara buruk tadi mula-mulanya ditulis oleh malaikat, ianya terpadam. Mana menghilangkannya daripada kitab catatan malaikat. Bila dah hilang dalam catatan malaikat, maka dia tidak akan dikenakan apa-apa tindakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Dia buat kebaikan untuk menghapuskan keburukan. Khaliq. Khaliq daripada lafaz khalaqa yukhaliqu. Yang ini memberi makna bergaul lah. Khalaqa dia ada dalam bahasa Arab dia ada bab yang dipanggil mufa'alah yang memberi makna saling. Saling. Bila kata khalaqa maknanya saling melakukan antara satu sama lain. Maka kat sini Nabi SAW perintah khaliqin nas. Hendaklah kamu sentiasa bergaul. Bergaul dengan manusia. Usahakanlah sungguh-sungguh supaya dapat bergaul dengan baik. Bi khuluqin iaitu hendaklah kamu bergaul dengan akhlak. Yang maksud akhlak itu ialah tabiat dan sifat yang dapat melahirkan suri teladan yang baik. Perkataan akhlak boleh digunakan untuk menyatakan akhlak yang buruk, sebagaimana ianya boleh juga dikatakan sebagai merujuk kepada akhlak yang baik. Sebab tu dia letak bi khuluqin hasanin. Bi khuluqin hasanin. Maksud dia apa? Berakhlak, bila satu orang tadi berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka ianya menjadi contoh yang terbaik, contoh yang baik. Tabiat dan sifat yang dapat melahirkan suri teladan yang baik. Perkataan akhlak boleh digunakan untuk menyatakan akhlak yang buruk. Sebab tu kat sini dia datang khuluqin hasan, akhlak yang baik. Akhlak ni juga dia boleh datang dia boleh juga digunakan untuk menyatakan akhlak yang buruk. Jadi sebab tu disebutkan akhlak yang baik, menghapuskan susulkanlah keburukan itu dengan amalan kebaikan yang boleh memadam catatan kebaikan tersebut. Okay, sikit tentang asbabul wurud hadis. Hadis ini, sebab apa hadis ini dilafazkan? Sebab apa hadis ini dilafazkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Wasiat ini adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar dan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhuma. Maka ia disebut dalam beberapa riwayat dengan munasabah yang berbeza. Mana apa maksud munasabah? Kat sini dia ada banyak riwayat, cuma dalamnya hadis ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wasiat kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Tapi riwayat dia berbeza-bezalah dan dengan munasabah yang berbeza. Maknanya apa maksud munasabah? Kesesuaian tu berbeza. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bir
ataupun Ibnu Abdul Bar daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman dan bersabda, "Ya Muaz, ittaqillaha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa idza 'amilta sayyi'ata fa'atbi'ha hasanatan." Qala qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya min akbaril hasanat. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam utus beliau ke Yaman, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Muaz, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlaklah dengan manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan apabila engkau melakukan sesuatu keburukan, maka susulkannya dengan kebaikan." Maka Nabi SAW bersabda, "Qultu ya Rasulullah." Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Qultu," aku berkata, "Ya Rasulullah, adakah la ilaha illallah itu sebahagian daripada kebaikan?" Maka Nabi SAW sabda, "Hiya min akbaril hasanat." Dia adalah sebesar-besar kebaikan. Sebesar-besar kebaikan. Mana begitu, sekurang-kurangnya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kecil kita akan terampun. Mana ditukar, digantikan dengan dengan yang lain. Itu wa ittaqillah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa idza amilta sayyi'ah. Maknanya apabila satu orang tadi buat keburukan, maka susulkanlah dengan kebaikan. Jadi apa kebaikan yang sekurang-kurangnya yang paling mudah untuk kita buat? Ialah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga Nabi SAW bersabda, ucapan la ilaha illallah tu bukan sekadar hasanat, bukan sekadar dia adalah kebaikan, tetapi ia adalah sebesar-besar kebaikan. Ucapan la ilaha illallah. Sebab tu dalam hadis, dalam syarahan yang lain, ada yang mengatakan apabila kita terbuat sesuatu keburukan, maka hendaklah kita beristighfar. Maksudnya istighfar itulah sebenarnya yang akan memadamkan keburukan, memadamkan kesalahan. Kemudian yang terakhir, yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang tadi kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Ini kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, wahai Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'ashara amsalha. Qala qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Qala hiya ahsanul hasanat. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku akan sesuatu amalan yang boleh menyebabkan aku ini hampir dengan syurga dan yang menyebabkan aku ini terjauh daripada neraka. Maka Sayyidina Abu Dzar minta Nabi amalan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'atan," apabila kamu melakukan sesuatu keburukan, fa'mal hasanatan, maka hendaklah kamu buat kebaikan. Maka sesungguhnya kebaikan itu 10 kali ganda seumpamanya. Kalau ikut hadis Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu ni, berdasarkan hadis ni dia menunjukkan apa? Keburukan tadi dengan buat satu keburukan, maka buat satu kebaikan, maka keburukan yang satu tu hilang. Maksudnya satu dengan satu. Tapi dalam riwayat yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan buat satu kebaikan, tetapi akan terhapuslah 10 kali ganda punya 10 kali ganda punya keburukan. Qala, rawi berkata, aku berkata, ya Rasulullah, aminal hasanat, adakah sebahagian daripada kebaikan itu mengucap la ilaha illallah? Maka
Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya ahsanul hasanat." Ucapan la ilaha illallah itu ahsanul hasan. Maknanya dia ni ucapan ini terlalu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah ucapan yang terbaik, yang mana dengan ucapan ini menyebabkan terhapusnya keburukan-keburukan. Jadi pada mukadimah pada petang ini ialah nak menceritakan tentang dua orang sahabat yang namanya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini meriwayatkan hadis secara berlainan, tetapi kat sini rawi kumpulkan dua orang rawi. Mana dua orang yang riwayatkan hadis ni. Dan Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kamu datangkan sifat takwa kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kamu mempraktikkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu berusaha ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada. Di mana sahaja kamu berpijak, kamu berada, maka tunaikanlah. Hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan susulkan. Kemudian Nabi SAW sebut ialah dengan sebab baginda SAW begitu syafaqahnya baginda terhadap umatnya, begitu mengambil beratnya baginda terhadap umat, maka sebab itulah baginda SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Maknanya kalau satu orang tadi terbuat keburukan, maka susulkanlah dengan kebaikan. Susulkanlah dengan kebaikan. Ini sebagai mukadimah bagi hadis yang ke-18 ini pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan mukadimah hadis ini dapat kita nampak gambaran apa yang akan disampaikan, apa yang disyarahkan oleh syarih mengenai hadis ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, nak buka soalan tak? Puan ada yang nak bertanya ke? Boleh. Boleh lah. Silakan jemaah. Puan ada yang nak bertanya dengan Ustaz, mana yang kurang-kurang faham ke? InsyaAllah. Ada? Tak ada? Semua dah faham Ustaz. Alhamdulillah. Semua kena buat baik. Ada? Tak ada? Siapa-siapa nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan perkataan takwa tu sendiri. Dia punya betul-betul maksud takwa tu takut pada Allah ke ataupun apa yang lagi satu saya lupa lah, tapi takut ke maksud dia? Dia mana kesimpulan takwa itu sebenarnya dalam hati tu ada sifat takut, tapi hakikat takwa tu sebenarnya luas. Dan kata takwa itu dia macam mana nak menuju kepada takwa ialah dengan kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu sebenarnya ialah jalan kepada takwa. Tapi takwa itu sendiri dia mempunyai pengertian yang luas. Macam tadi dah disebutkan pada awal-awal tadi, maknanya makna takwa itu ialah makna dari segi bahasa dia kata ittikhadhu wiqayatin wa hajizin yamna'uka wa yahfazuka mimma tukhafu minhu wa tuhziru wa tahzaruhu. Kata takwa itu dari segi bahasa ialah
Kata menjadikan benteng. Dan juga penghalang yang boleh menghalang kamu dan memelihara kamu daripada benda yang ditakuti. Itu maksud, itu dari segi bahasa takwa, makna takwa itu sendiri. Maknanya dari segi makna yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ialah makna takwa itu ialah dengan satu orang hamba tadi, dia menjadikan di antara diri dia dengan apa yang apa yang telah menakutkannya, apa perkara yang dia takuti, iaitu dia meletakkan di antara dia dengan sesuatu benda yang dia takut, meletakkan satu benteng yang kuat. Maknanya apa perkara yang ditakuti, iaitu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, balasan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia letak sebagai dia meletakkan di antara diri dia dengan perkara tersebut satu benteng yang dapat memeliharanya, menyelamatkannya daripada perkara tersebut. Itu sebenarnya takwa. Cuma bila makna takut itu pun sebenarnya adalah dalam makna takwa itu. Makna takut kepada Allah, iaitu adanya sifat takwa, yang maknanya dia takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang dan juga melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya takut dah juga, ada makna takut di situ. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi tak soalan? Oh tak ada, kita tutup dah Ustaz. Dengan 18. Boleh? Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan hadis 40, hadis yang ke-18, iaitu takwa dan berakhlak mulia. Hadis ini menyuruh kita mengambil benteng yang mencegah dan memelihara sesuatu yang kita takuti. InsyaAllah moga kita semua menambah ilmu tentang siapa perawi hadis ini, iaitu Abu Zar, seperti yang disyarahkan Ustaz tadi. Dan daripada hadis-hadis ini, daripada ilmu yang Ustaz sampaikan, antaranya adalah dirikan benteng untuk melarikan diri daripada azab. Apabila kita berbuat buruk, susullah dengan kebaikan. Dan lagi, moga kita semua diberi kefahaman dan moga ilmu ini memberi manfaat kepada semua jemaah dan agar kita boleh memelihara diri dari perkara-perkara yang berdosa dan berakhlak baik dan tersebarlah kasih sayang akan hampirnya seorang itu dengan Allah dan menaikkan darjat seorang itu. Wallahu alam. Kita tangguhkan pengajian kita petang ini. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Ini baru mukadimah ya Ustaz. Panjang lagi Ustaz ya, insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah dan saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah Isyak nanti bersama Ustaz Hadi dengan lepas tu kuliah Isyak insya-Allah pukul 9.15. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tafsir kafarah dan soal as dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.